Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talib. Di sepanjang 30 minit ini, anda akan bersama saya dan juga tetamu jemputan dalam program terbaru di Astro Oasis, iaitu Entry Jamilah. Entry Jamilah ini merupakan sebuah program majalah gaya hidup muslimah kontemporari yang dinamik, segar dan informatif. Tentunya bersama saya dalam blog Entry Jamilah, dari maya ke dunia anda. Dulu saya, walaupun saya tidak butuh aurat, saya melakukan banyak kesalahan. Allah tetap berikan nikmat kepada saya. Allah berikan saya suami, keluarga yang bahagia. Rebus kacang kuda, goreng cili, masukkan dalam plastik, itu pack. Lepas tu saya akan naik basikal, hantar kat kantin-kantin sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talib bersama dengan anda di Entry Jamilah, dari maya ke dunia anda. Minggu ini, Entry Jamilah bawakan kepada anda tetamu yang sangat istimewa. Perkenalkan diri anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazrina daripada Tudung People. Bersempena dengan bulan hijrah ini, Entry Jamilah pun nak berbicara lah tentang hijrah. Dia nak tanya terus kepada Faz lah. Alright. Apakah pengertian hijrah ataupun pernah tak Faz berhijrah dalam hidup ni? Bagi Faz, hijrah ni merupakan satu perubahan. Yang kita sentiasa berubah kepada yang lebih baik. Is always ever changing. Sentiasa kita improve. Dan minggu ini kita pun telah war-warkan daripada tadi kepada anda semua, kita berbicara pasal hijrah lah. Okay. Dan dalam segmen pertama dari Entry Jamilah ni kan Faz, kita akan bercakap tentang mood. Dan minggu ini kita akan membawa para penonton, Faz sendiri, kita berhijrah bersama dengan personality, sampai tersansut saya, personality yang terkenal. Dia membawa dirinya dengan penghijrahan dia ke luar negara, jauh untuk ke Doha. Ke mana? Oh, Doha. Pernah pergi? Tak pernah pergi kan? Dan jadi kita akan bersama dengan personality ini melalui Skype. Dunia tanpa sepadan ni, walaupun jauh nun di sana sekalipun, kita masih boleh lagi berbicara dan sebagainya. Dan kabarnya dia pun ada perniagaan online. Oh, ya ke? Sama macam Apakah Faz perniagaan itu? Bersedia? Okey. Bersedia semua? Kita saksikan sekarang. Abaya ataupun jubah begitu sinonim dengan negara Timur Tengah. Pakaian yang ringkas dan menutup aurat ini sangat manis, digayakan di mana sahaja. Kini anda boleh mendapatkan abaya dari Timur Tengah ini di Malaysia. Sebenarnya saya berada di Doha, Qatar. Saya berada di sini mengikuti suami saya dan saya dah berada di sini selama 2 tahun. Saya pertama kali sampai Doha ni, saya lihat hampir semua wanita-wanita Arab ni memakai abaya. Timbul idea untuk saya mencuburi perniagaan menjual abaya ni bila saya balik Malaysia setiap tahun, dan saya pergi kenduri dan saya pakai abaya. Lepas tu mula saudara mara pun bertanya mana dapat abaya ni kan. Keunikan abaya yang dijual di butik Ad-Dauha ini walaupun berwarna hitam, tetapi ia mempunyai perincian yang menarik dan tidak terlalu tradisional. Bezanya abaya dari Qatar dan juga negara-negara lain ialah dari segi desain dia, dari segi sulaman dan juga kita dia memang berbeza dari negara-negara lain. Di outlet kita, iaitu di Ad-Dauha Abaya, kita bagi 2 pilihan untuk customer. Satu, customer boleh pilih apa sahaja jenis abaya yang terdapat di kedai. Satu lagi, kita boleh beritahu dekat customer, yang mana customer boleh request, mungkin dia ada special request, nak design yang berlainan, nak pattern yang berlainan, kita boleh hasilkan khas untuk customer yang nak macam itu. Abaya dari Doha ni, kainnya iaitu dari Saudi crepe,
Nida dan juga Setin. Kalau kita tengok wanita kat Doha ni boleh mengenakan abaya di cuaca yang begitu panas, kadang-kadang 43, 49 pun kadang-kadang cuaca di Doha ni, apatah lagi untuk wanita di Malaysia kan. Bagi mereka yang berminat, boleh memilih sendiri abaya ini di butik Ad-Dauhah yang terletak di Seksyen 7 Shah Alam atau boleh melayari laman Facebook di Ad-Dauhah Abaya. Bagi Puteri Ann, berhijrah jauh di perantauan bukanlah penghalang untuk dirinya sentiasa berasa dekat dengan tanah air sendiri. Macam-macam gaya itulah dia gaya padang pasir daripada butik Ad-Dauhah. Banyak fashion abaya kan. Fas suka tak fashion dari Timur Tengah ala-ala padang pasir ni kan. So kita Fas pun daripada Universiti Islam Antarabangsa kan. So abaya ni sangat sinonim lah. Dan kita orang waktu nak bergaya boleh, waktu malas boleh. So dia main sarung je kan. So it's very easy kan. Jadi itulah dah kita dah bercakap pasal fashion semua. Kering tekak. Jadi kita nak berehat, kita basahkan tekak kita dengan snowboard dululah. Jemputlah. Jemput. Okay. Kita kembali selepas ni. Alhamdulillah, terima kasih anda lagi bersama kami di Entry Jamilah dari Maya ke dunia anda. Saya Talib dan saya Fazrina. Baik, kita terus ke segmen kehidupan. Segmen ni kali ni kita nak meninjau lah kehidupan artis ataupun personaliti wanita yang berhijrah. Dari dulu tak mengenakan hijab, sekarang ni dah pun mengenakan hijab. Jadi kita nak tahulah perjalanan hidup mereka, kisah-kisah di sebalik penghijrahan itu. Senang ke, susah ke mereka nak, yelah sebagai pelakon kan, nak dapatkan watak-watak sesuai ke tidak, betul tak? Betul. Kita bersama dulu dengan personaliti kita ni tentang kisah di sebalik penghijrahan mereka. Pada tahun 2012, satu gelombang positif dapat kita saksikan di mana ramai di kalangan artis wanita Malaysia telah berhijrah dan memilih untuk berhijab. Dengan penghijrahan tersebut, mereka juga sedikit sebanyak telah mempengaruhi peminat untuk mengikuti jejak langkah mereka. Berhijab ternyata bukan penghalang untuk terus mencipta nama di dalam bidang seni seperti yang dilakukan Sheila Amza, di mana penyanyi ini telah berjaya menjuarai festival muzik antarabangsa Asian Wave di Shanghai, China. Namun ada di kalangan peminat seni tanah air yang mempersoalkan niat mereka dan tidak kurang juga yang memberi pendapat bahawa mereka ini tidak seharusnya terus berada di dalam dunia seni. Bersama Wardina Safiah dan Yat Amza, kami ingin merungkai tentang kisah di sebalik penghijrahan mereka dan bagaimanakah impak penghijrahan ini kepada diri mereka sendiri dan juga peminat mereka di luar sana. Kita sedia maklum, hijrah itu bermaksud perpindahan, pindah daripada keadaan yang kurang baik, kurang elok ke keadaan yang baik. Meninggalkan perkara-perkara yang saya rasakan seronok sebelum ini. Dan itulah yang saya sendiri cuba lakukan dalam hidup saya. Itu memerlukan satu kekuatan dan kalau kita tak buat kerana Allah, maka ianya amat sukar. Wardina Safiah, pelakon, penulis, penceramah motivasi dan pengacara yang amat sopan, manis dan sentiasa mengutamakan keluarganya. Sebelum bertudung, beliau mula menerokai dunia seni dan menggapai populariti. Beliau adalah di antara artis tanah air yang mula-mula berhijrah dengan menggunakan hijab dan terus kekal aktif dalam bidang seni. Saya sebenarnya pakai tudung ni dah 12 tahun.
tahun 2001 itulah saya start mula pakai tudung. Cumanya perubahan sekarang ni saya rasa dulu macam perubahan fizikal. Cuma sekarang ni perubahan dia lebih perubahan daripada dalam. Maknanya perubahan yang ketara tu saya rasa adalah apabila saya kembali kepada Quran. Quran ni sebenarnya saya mula rapat balik dengan Quran ni baru 2-3 tahun yang lalu. Al-Quran merupakan penguat semangat dan rujukan bagi Wardina dalam melakukan sesuatu perkara. Baginya, hidup merupakan satu perjuangan. Berjuang untuk memperbaiki diri, mencari ilmu dan menghiaskan diri dengan akhlak dan adab perketi. Dan ini mengingatkan saya kepada satu ayat Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 2 dan 3. Kemudian Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, innallaha bima ta'maluna khabira. Tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila." Kata Allah dalam Quran, Allah mengingatkan kita bahawa dan ikutlah apa yang diwahyukan oleh Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan kemudian Allah mengingatkan kita supaya bertakwa kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi ayat-ayat Quran ini sebenarnya sangat memberi kekuatan. So kita buat kerana Allah. Allah itu An-Nasir, pelindung kita. Bila kita ada tu, Masya Allah, kekuatan kita datang daripada orang tengok kita kata, dia ni so strong. Where does strength come from? Kata the strength comes from Allah lah. Kekuatan yang sama turut dikongsi oleh seorang lagi artis terkenal tanah air, iaitu Yat Hamzah. Pasti ramai yang telah mengetahui kisah di sebalik penghijrahan beliau dan di sini kita akan menyelami perasaan beliau setelah melakukan penghijrahan. Sepanjang saya hidup 32 tahun sebagai seorang khalifah Allah, walaupun saya dilahirkan sebagai seorang Islam, tapi dulu saya tidak pernah menghayati mungkin sebetulnya ataupun benar-benar maksud dalam hati saya, dalam qalbu saya, erti Islam dan juga keindahan Islam yang sebenar. Sehinggalah pada tanggal 5 April 2012 bila mana saya mengambil keputusan untuk berhijrah sepenuhnya ataupun dalam erti kata lain kembali ke pangkal jalan untuk saya menutup aurat saya dengan sempurna. Dan alhamdulillah, masya-Allah, perasaan dia sungguh luar biasa. Saya rasa lebih macam bahagia, rasa happy, rasa sangat positif. Saya rasa lebih sayang dengan diri saya dan of course bila kita sayang diri kita dulu, kita akan lebih menyayangi orang lain. Kita akan lebih menyayangi Allah sesungguhnya. Bukan senang untuk melepaskan perkara yang sudah biasa dilakukan sebelum ini. Terdetik juga perasaan takut jika penghijrahan ini akan menutup periuk nasibnya. Tetapi semua ini dilakukan hanya kerana Allah dan dia penuh yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa membantunya. Bayangkan dulu saya, walaupun saya tidak menutup aurat, saya melakukan banyak kesalahan, keaiban untuk diri dalam diri saya dan hidup saya. Allah tetap berikan nikmat kepada saya. Allah berikan saya suami, keluarga yang bahagia. Jadi sekarang ni bila saya dah berhijrah, lagi rasa sayang pada Allah, cinta setiap hari. Ya Allah, Tuhanku, aku meninggalkan rumahku, keluargaku, anakku, suamiku untuk melakukan ibadah, iaitu kerjaku atas nama-Mu lillahi ta'ala fi sabilillah. Artis atau penggiat seni merupakan individu yang selalu dijadikan contoh ikutan oleh masyarakat. Dengan ramainya bilangan artis wanita yang telah berhijrah ini, diharap sedikit sebanyak dapat menjadi ikutan kepada peminat-peminat mereka. Tetapi dalam masa yang sama, mereka haruslah pandai membawa diri dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Marilah sama-sama kita doakan agar lebih ramai lagi artis wanita yang berhijab di Malaysia. Kita kena beri ruang pada mereka, beri masa pada mereka. Jangan expect mereka akan berubah sebagai seorang ustaz dan ustazah. Tapi insya-Allah kalau kita ikhlaskan niat, kita terus cari ilmu. Saya rasa ilmu tu sangat-sangat penting. Kena sentiasa cepat-cepat perelokkan dalaman kita dan juga luaran, of course. Hijabkan kepala ni senang, nak hijabkan hati tu paling susah sekali. Sebab Allah kata dalam Quran, "Fadhkurni azkurkum." Ingatlah aku akan ingat kamu. So, ingatlah Allah. Allah akan ingat kita. Bestnya diingat oleh Allah. Daripada ingat dengan manusia-manusia ni buat apa? Baik kita diingat oleh Allah.
Lisa Familiar, Serenity Spa, Hajabah dan yang terbaru Love Stylista merupakan jenama yang tidak perlu diperkenalkan lagi di Malaysia. Rangkaian perniagaan ini dimiliki oleh Mona Din. Naib Presiden Persatuan Amin ini mempunyai sentuhan emas dan merupakan wanita yang patut dijadikan contoh ikutan buat wanita di luar sana. Saya sebenarnya lahir di utara Malaysia, di negeri Kedah. Lahir daripada keluarga yang sangat miskin, sangat susah. Kerana ibu bapa saya adalah penoreh getah yang tegar membesarkan 12 orang anak. When I was at Form 5, when I'm waiting for my SPM result, masa tu bapa saya bercerai berai. So, I told myself, I got to be independent. So, apa yang saya buat masa tu kan, saya berniaga kacang kuda. So, I rebus kacang kuda. Saya jadi bangun pukul 5 pagi, rebus kacang kuda, goreng cili, masukkan dalam plastik, itu pack. Lepas tu saya akan naik basikal, hantar ke sekolah-sekolah di kawasan. Masa tu saya tinggal di Gurun, di Kuala Cempedak. Hantar kat kantin-kantin sekolah. So, semua tu sebenarnya telah mengajar saya that I got to do it myself. Bila kita sacrifice kan, kita serahkan segalanya yang kita ada, kita usahakan yang terbaik dan akhirnya kita redha. God is always great. Setiap kejayaan itu tidak akan datang bergolek. Bermula sebagai pekerja di bahagian penerbitan majalah, beliau mengurak langkah dan berhijrah ke bidang perniagaan. Seterusnya, menumpukan sepenuh perhatiannya di situ bersama rakan kongsi beliau, iaitu suaminya sendiri, Zulkifli Muhammad Ali. Beliau merupakan orang kuat dan tulang belakang di sebalik kejayaan seorang insan bernama Mona Din. Sebenarnya kekuatan tunjang kepada semua syarikat saya ada di tangan suami saya. Dia seorang yang very hardworking. Saya seorang yang sangat bekerja kuat sampai hari ini. Bila dia set something, dia akan make sure benda tu mesti dicapai. And I am a person who basically berani mengambil risiko, sanggup bersusah payah, to go through segala halangan which is not easy. Kalau dia nak buat, dia akan make sure benda tu betul-betul dibuat dan mesti ada sukses di belakangnya. I have a good man, a very calm, a very soft-spoken man to support. It's a good combination. Untuk mencapai kejayaan sehingga ke tahap ini, banyak cabaran dan liku-liku yang terpaksa ditempuhinya. Tetapi, ia bukanlah penghalang, sebaliknya segala situasi yang datang dimanipulasi dan dijadikan batu loncatan untuk terus maju ke hadapan. Apabila saya mula mendaki dan menubuhkan one after another business, sebenarnya asalnya untuk survival, untuk career, untuk bagi makan anak-anak kan. Selepas itu dia lebih kepada untuk menaikkan martabat peniaga Melayu. Yang ketiga, selepas itu dia lebih kepada fardu kifayah. I got to do it. Someone got to do it for orang Muslim. Dengan perniagaan yang semakin berkembang, Mona Din sentiasa memastikan beliau dan suami mempunyai masa berkualiti bersama anak-anak. Anak-anak merupakan harta yang paling berharga dan pembakar semangat untuk mereka lebih berusaha dari semasa ke semasa. Sebenarnya lah, selain daripada kemiskinan saya, kesusahan masa lampau, what has brought me to what I am today, to be very strong ialah dengan adanya kurniaan Allah anak yang pertama. She's a Down syndrome, she melt my heart, with her loving character. So every time bila saya ada problem, kan, I will always remember her, how strong she was, to survive sampai ke hujung nyawa. And apalah dugaan yang Tuhan bagi dekat saya berbanding dia. So actually the strength that I have until today is from her. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Mona Din berharap segala usaha dan penat lelah beliau bersama suami sebelum ini dapat dinikmati dan disambung pula oleh anak-anak pada masa hadapan. Itulah dia, sememangnya wanita hebat yang sesuai untuk jadikan sebagai ikon kepada muslimah di luar sana dan untuk kita semua lah kan. Betul. Banyak pengalaman telah dia lalui yang boleh kita jadi pemangkin semangat kan? Untuk sentiasa memperbaiki diri, insya-Allah. Sebenarnya kami kaum lelaki ni kan ramai sebenarnya wanita-wanita yang kami jadikan contoh. Oh, idola. Ya ke? Contohnya macam ibu sendiri, isteri sendiri, kakak, saudara mara.
jadikan contoh lah kan. Okay, Mungkin Alhamdulillah. ini antara contoh-contoh yang sesuai, baik lelaki baik perempuan, untuk jadikan sebagai ikon. Betul. Baiklah, kita ke segmen seterusnya, boleh? Boleh, boleh. Situasi dari Medi, di mana dalam segmen ini kita akan bawakan ataupun kita bukalah kepada orang luar, blogger ataupun penonton untuk berkongsi masalah mereka, dan kita akan panjangkan kepada Profesor Dr. Muhayyam Muhammad. Minggu ini soalannya ataupun masalahnya begini ya. Saya bacakanlah. Okey. Saya Cik Yuen, 21 tahun dan baru 3 minggu memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Tanpa pengetahuan keluarga. Bagaimana caranya untuk saya memberitahu keluarga tanpa menyakitkan hati mereka, memandangkan saya masih tinggal bersama keluarga saya. Dan Cik Yuen kata, bantulah saya. Prof, tolong Prof. Tahniah, Masya Allah, saudari dipilih Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat Muhammad, menjadi orang Islam. Dan saudari tahu tak betapa besarnya pahala orang yang masuk Islam ni? Bila saudari mengucap syahadah, segala kesilapan hilang. Dan ada ulama mengatakan segala kebaikan yang saudari buat semasa belum Islam, Allah kira sebagai pahala. Masya Allah. Sebab tu kalau orang bukan Islam, dia buat baik, ada pahala tapi tak ada kontainer, tak ada bekas. Jadi bila kita masuk Islam, segala kebaikan Tuhan masuk balik amalan kita. Masya Allah. Kalau saudari mati hari, mungkin lebih senang masuk syurga daripada kami semua yang dah lama Islam ni. Jadi macam ni, jangan tertekan dan fikir apa orang kata. Apabila Allah bersama kita, tidak ada satu kuasa pun boleh merosakkan kita. Jadi saudari, untuk memberitahu kepada keluarga, yang pertama, sebelum beritahu apa kata, tunjukkan akhlak Islamiah. Tunjukkan betapa akidah kita yang mantap, bahawa kita ini beriman kepada Allah, pada hari bangkit semula, pada malaikat, buku catatan dan sebagainya. Maka kita jadi orang sangat accountable, sangat memikirkan apa akan berlaku kalau kita buat jahat. Yang kedua, cuba tunjukkan ibadah kita yang baik. Kalau nak sembunyi pun tak apa dulu, tapi akhlak. Cuba tunjukkan saudari betapa selepas memeluk Islam, akhlak saudari sebagai anak 50-100 kali ganda lebih baik. Lebih menghormati ibu, menyayangi ibu, cakap benda yang baik, pikat hati ibu dengan kelembutan, keikhlasan, beri manfaat dan sentiasa fikir apa yang kita boleh buat untuk memikat hati ibu kerana Allah. Ingat, di dunia ni kita buat baik dengan orang kerana Allah, bukan orang tu balas. Dan ingatlah saudari, jika sekiranya mendapat bantahan, tidak apa sabar. Kita mesti sabar sebab setiap kesabaran akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mesti ingat, pahala itu mata wang kita di akhirat. Jangan takut apa berlaku di dunia sementara. Apa yang orang boleh buat? Orang marah, orang kata, orang tak terima. Tapi badan kita kerana orang marah tiba-tiba mata buta sebelah. Tak pula. Yang menjaga kesihatan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut, jangan fikirkan orang sangat. Orang boleh buat apa? Kita sakit gigi pun orang tak boleh tolong. Boleh tak kita cipta satu helai bulu mata? Tak boleh. Manusia tak boleh buat apa-apa. Semuanya Allah saja. Jadikanlah seorang yang taat pada Allah, ikut sunnah Nabi, jadi anak yang baik dan setiap hari tulis dalam diary journal kita. Alhamdulillah, saya bersyukur dan gembira kerana saya seorang mukminah yang baik. Dan sentiasa kata, saya seorang wanita solehah. Saya tahu saya seorang wanita solehah. Saya tahu kenapa saya seorang wanita solehah. Bila kita kata kenapa kita wanita solehah, kita pun fikir, oh, pasal saya jaga aurat saya jaga pergaulan saya jaga solat saya, dan setiap saat sentiasa fikir, apakah saya membuat pilihan ke arah neraka atau syurga, dosa atau pahala, iman atau nafsu, taat atau maksiat, Allah redha, Allah murka. Kalau ini 5 kita jaga, insya-Allah tidak kira apa yang laku, kita akan dapat ketenangan. Setiap hari doa mendapat ketenangan jiwa dan keberkatan waktu. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Diharapkan kepada saudari Yuen kita tadi dapat berpuas hatilah dengan panduan atau jawapan daripada Prof kita tu. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujungnya dan nak ucapkan terima kasihlah kepada Faz dan Blue People. Terima kasih kepada Talik juga. Bersama kami di sepanjang 30 minit ini kan. Para penonton, para blogger, teruskan bersama kami bersama dengan Entry Jamila, insya-Allah di minggu akan datang, dan bersempena dengan bulan hijrah ini, hijrahlah kita
kan, cari perkara yang mungkin kita buat tak baik, peringatan untuk diri saya sendiri, Kepada yang lebih baik, insya-Allah. pada yang terbaik kan. Lepas ni insya-Allah kita jumpa lagi pada masa dan waktu yang sama, tentunya bersama kami di Astro Oasis. Entry Jamilah dari maya ke dunia anda. Assalamualaikum. Kahwin ni memang kita kata lariskan lidah lari tergigit. Tapi dia ada formula dia. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Saya rindu gelak dia, saya rindu manja dia. Yang paling saya rindu merajuk dia. Saya rindukan isteri saya. Di atas satu يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Pa muzikna nuk e bojna bele as një hap, gjithmon on top për kësane që po bojna për rap e dit, gjithmon mirë po vazhdojna e po bojna qysh po bojna deri maksimum. Fjalla jeme për tok si me gjut me plom, nuk po t'len me plen gjum pak si shumë po tranoj. Unë e kalli gjithmon kur mikrofon knoj, unë e që shëboj ti nuk mund shmem imitu rap e R&B jena të i bashku death game edhe shak për rap nuk mund e mozu, ndërsa për R&B kimi kur nuk kam e shuk. Kjo është arsye se gjithmon